Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak cikgu di luar sana? Hari ini bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah PDPR secara online. Okey, cikgu akan teruskan kelas sejarah pada hari ini. Okey, jangan ke mana-mana. Tunggu cikgu. Kelas sejarah kita pada hari ini kita akan masuk ke bab 4 iaitu mengenali tamadun. Topik kita pada hari ini adalah di 4.2 iaitu konsep tamadun. Apa yang kita nak belajar dalam konsep tamadun? Kita akan lihat kepada dua perkara iaitu kita akan lihat tamadun itu pada sudut pandangan Islam dan juga istilah tamadun pada sudut pandangan Barat. Pertama, kita akan lihat tamadun pada sudut pandangan Islam. Di mana menurut pandangan Islam, tamadun itu dibina di atas kerangka Islam sebagai al-din ataupun kita sebut sebagai cara hidup. Selain itu, tamadun juga merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Selain daripada cara hidup, dia turut memberi fokus kepada pembangunan lahiriah dan rohaniah. So, ingat lahiriah dan rohaniah. Selain itu, menurut pandangan Islam, tamadun ini adalah berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan oleh Al-Quran serta hadis yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, inilah yang dikatakan tamadun menurut pandangan Islam. Anak-anak, terdapat dua tokoh yang telah memberikan istilah tamadun menurut pandangan Islam, iaitu yang pertama kita akan lihat iaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pun pernah menulis buku yang bertajuk Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun, dia kata konsep tamadun itu adalah umran dan hadarah di mana ia digunakan di dalam buku yang bertajuk Muqaddimah. Ini kan buku Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Hadarah adalah prinsip-prinsip nilai meliputi aspek akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. Maksudnya di sini tamadun itu dia meliputi semua perkara daripada aspek akidah kita, akhlak kita, adab kita, kebudayaan kita, peradaban kita. Manakala madaniyah adalah aspek kebendaan dalam kehidupan dan ianya lebih bersifat umum kepada semua manusia. Ini menurut Ibnu Khaldun daripada sudut pandangan Islam. Menurut Ibnu Khaldun, dia kata hadarah dan madaniyah ini menepati konsep tamadun dalam Islam dan ia berpusat kepada wahyu. Maksudnya tamadun dalam Islam ini dia telah mengikut kepada wahyu-wahyu dan konsep-konsep yang diterapkan di dalam Islam itu sendiri. Islam menekankan perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak, akidah, yang membolehkan kita sebagai umat Islam untuk hidup dalam keadaan yang lebih baik dengan mengamalkan nilai-nilai yang terpuji, akhlak yang mulia, sentiasa hormat, merendahkan diri. Itu konsep daripada Islam. Tokoh kedua iaitu Syed Muhammad Naqib Al-Atas menyatakan bahawa tamadun itu adalah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Maksudnya kat sini konsep tamadun yang dinyatakan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini maksudnya
masyarakat di situ telah berubah dia punya sikap, adabnya menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Okey, di mana ianya mengamalkan cara hidup yang beradab sopan, yang hati mulia, yang orang kata apa, tidak bercakap terlalu kuat, rendahkan suara. Okey, ini maksudnya tata susila je berubah menjadi lebih baik. Okey, berbanding sebelum mereka mencapai orang kata apa, kejayaan ataupun perubahan di dalam kehidupan mereka. Selain itu, Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga menulis berkaitan dengan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu serta buku yang berjudul Historical Fact and Fiction. Ini dua buah buku yang dihasilkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Cikgu harap anak-anak murid faham ya, di mana konsep tamadun menurut pandangan Islam, ada dua tokoh yang menyatakan pendapat mereka. Seterusnya, kita lihat pula konsep tamadun daripada sudut pandangan Barat. Daripada sudut pandangan Barat, dia terbahagi kepada dua, iaitu kita lihat apakah yang dikatakan daripada tradisi Barat. Tradisi Barat yang sebelum-sebelum ini dan apa pandangan masyarakat Barat. Kita lihat dulu daripada tradisi Barat, di mana menurut mereka civilization ini ataupun tamadun ini menggambarkan tahap masyarakat atau budaya yang kompleks. Maksudnya budaya yang lebih kurang kata apa, sangat rumit lah. Selain pada itu, civilization ini juga boleh diukur melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan dan pertempatan di kawasan perbandaran. Ini pandangan daripada tradisi orang Barat. Tapi kita lihat pula kepada masyarakat Barat, apa yang dia lihat kepada konsep tamadun ini. Dia kata, pembangunan lahiriah terutamanya dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan, undang-undang dan perbandaran. Maksudnya kat sini pembangunan lahiriah dapat diterokai dan dapat dimajukan di sini dalam bidang kesenian. Kita boleh lihat penulisan mereka, undang-undang yang digunakan di negara mereka dan kota-kota mereka, bandar kota mereka, macam mana mereka membentuk sebuah bandar ataupun kota yang terancang. Ini adalah tokoh yang memberikan pandangan konsep tamadun daripada sudut Barat, iaitu Ernest J. Toynbee. Kita lihat apakah pandangannya. Menurut Ernest ni, dia kata tamadun adalah sebagai satu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial, kesenian dan kebudayaan. Maksudnya masyarakat yang wujud di tamadun awal dunia ini, dia akan memperkasakan, dia akan menjadikan negara dia baik dalam sistem politik, akan membentuk sistem politik yang lebih baik daripada sebelum ini. Kemudian ekonominya akan dijanakan dengan lebih baik. Maksudnya ekonomi yang sebelum ini, sekarang apabila kita dah kerajaan dah mencapai satu tahap yang tinggi ataupun mencapai tahap kemajuan, mereka akan memastikan supaya empat aspek ini akan berada pada tahap yang lebih tinggi, pada tahap yang lebih maju. So, empat perkara ini ditekankan di dalam konsep pandangan Barat. Anak-anak boleh lihat empat perkara ini nanti yang ditekankan di dalam pelajaran seterusnya, iaitu di dalam bab 5 nanti. Kita akan lihat apakah sistem pentadbiran atau sistem politik yang digunakan.
bagaimanakah mereka menjalankan ekonomi mereka, aktiviti sosial dan kesenian dan kebudayaan yang diamalkan oleh masyarakat tamadun awal dunia. Di sini sahaja untuk tajuk ini yang telah kita pelajari. Cikgu harap dalam konsep tamadun ini anak-anak boleh bezakan konsep tamadun menurut Islam dan konsep tamadun menurut pandangan Barat. Cikgu harap penerangan berkaitan dengan konsep tamadun ini dapat membolehkan anak-anak murid cikgu faham apa yang dikatakan dengan konsep tamadun. Okey, di mana konsep tamadun ni ada dua pendapat lah. Pendapat daripada sudut Islam dan juga daripada sudut Barat. Okey, so sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya iaitu subtopik 4.3. Okey, kita akan lihat pula kepada ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, untuk video seterusnya. Okey, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Yang penting cikgu harap video ini bermanfaat untuk anak-anak murid. Oleh itu, jangan lupa subscribe, like dan share sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Teruskan menyokong channel Cikgu Linda.